introduction to Google Document, Google Slide dan juga Google Sheets. So ini adalah email saya, katie@souls247. Jadi kalau ada sebarang masalah atau any other question, feel free to email me. So nanti bila-bila I boleh reply to you. Okay, so objektif yang kita nak capai hari ni, so at least kita dah boleh tahu apa antara function-function dalam Google Doc, Google Slide dan juga Google Sheets. Dan also kita boleh apply 3 apps ni dalam kita punya kelas seharian. So mula-mula sekali kita akan tengok Google Document. So Google Document ni dalam satu masa yang sama ada 50 orang boleh kerja dalam satu dokumen yang sama. Satu dokumen kita boleh share kepada up to 250 people. So kita boleh share kepada 250 orang, akan tetapi dalam satu masa hanya 50 orang sahaja yang boleh akses dokumen tersebut. So orang yang ke-51, so nanti dia akan ada problem, salah seorang takkan dapat akses the document. At the same time dia memang limit dia 50 sahaja. So kita nak introduce Google Document ni supaya kita kurang gunakan paper lah, and also to save the environment. So apa-apa perubahan yang kita buat dalam Google Document, dia akan save secara automatic. So tak perlulah risau tiba-tiba laptop mati ke, tiba-tiba internet connection terputus ke. Dia setiap kali kita ubah, walaupun kita letak dot sahaja, kita padam dot ke, dia akan automatically save. So tak perlu risau kalau internet tak ada. So you just boleh work on the document and semuanya akan di-save secara automatic. So kita Google Document ni of course kita nak introduce collaboration. So ramai-ramai boleh kerja dalam satu dokumen at the same time. So ini adalah contoh dia. So kita ada dalam 3 orang kat sini. So you nampak dia ada warna purple, ada warna orange. So ketiga-tiga orang ni dia type dalam satu dokumen yang sama dalam satu masa, and then semua tu kita boleh nampak apa yang berubah, siapa ubah apa, siapa dekat mana. Okay, so macam mana nak guna dokumen? So of course you pergi dekat you punya Google Apps menu yang ada dot ni, you tekan, you klik, you boleh pergi dokumen. Lepas tu dia akan bawa you ke document gallery. So ni document gallery, and then kalau kat sini recent document, dia akan tunjukkan dokumen-dokumen you yang paling latest yang you edit, dia akan tunjukkan kat sini. So dia akan tunjukkan buka bila, edit bila. So kat sini kalau you nak buat blank document, you just tekan yang kat sini, start a new document kat bahagian atas tu. So you just tekan dekat blank. So dia akan buka satu dokumen, Google Document yang baru yang kosong. So another way untuk you buka Google Document is daripada you punya drive. So bila you dah ada dalam you punya Google Drive, you tekan dekat new, you dalam Google Drive you tekan new, lepas tu Google Document, and then dia akan bukakan you punya Google Document. So ini adalah Google Document you. So okay, again benda pertama yang selalu saya suggest bila you dah create any new document is to rename your document. So bila you dah ada, kita dah buat create new Google Document, so ini new document you. So kat sini dia jadi untitled document. So you rename your document, you klik je dekat untitled document tu, lepas tu you terus boleh rename. Lepas tu kat sini dia ada font style dia. So ini Arial tu dia punya font type sekarang ni Arial. So kalau you nak ubah, you tekan je, nanti dia ada drop down, you boleh pilih tulisan yang lain. So yang ni kalau you nak ubah font size dia, maybe you nak besar sikit ataupun kecil sikit, and then di sini you boleh bold, italic, underline, and then you boleh juga tukar warna font you dekat sini. And then justify your text. So maybe you text you nak buat semua start
daripada kiri, and then maybe you semua nak center, semua kat belah kiri. So semua tu you boleh pilih dekat atas sini. Okay, untuk you dekat bahagian insert ni, you boleh juga insert semua, you boleh insert semua image. So you just tekan dekat insert and then you pilih, contoh sekarang ni saya akan insert drawing ya. So pergi dekat insert, klik dekat drawing, and then sekarang ni saya akan create new drawing. So saya akan klik dekat new. Bila saya klik dekat new, dia akan pop up Google Drawing. So tanpa kita tanpa kita buka another tab untuk Google Drawing. So bila saya tekan insert, drawing, new, dia akan automatically pop up Google Drawing dekat sini. So ini adalah drawing saya tadi. So ini yang baru, saya dah insert. So you boleh edit apa-apa dekat sini, and bila dah sudah, you boleh tekan save and close. So cara ni juga contoh kat sini ialah kalau kita nak ajar subjek sains mungkin. So kalau kita masukkan Google Drawing kat situ, so student juga dia boleh buat drag and drop activity. So contoh-contoh kat sini, you dah masukkan insert image of maybe skeleton, lepas tu kat sini you tulis kiri kanan bahagian-bahagian part dia. So nanti student tu just drag and drop. So ni apa, ni apa, ni apa. So nanti Google document tu you boleh share dengan you punya student. So macam mana nak share dengan you punya student? So bila you klik kat sini, yang bahagian atas kanan, you akan nampak button share. So ni yang warna biru tu share. So bila you tekan share, dia akan pop up box macam ni, share with others. Okay. Kalau you tahu you ada email address kepada siapa you nak share, you boleh tekan dekat sini, you boleh tap dekat sini, email address. You boleh tap email address orang tu. Ataupun you boleh tekan get shareable link, kat sini dia macam ada button, you tekan yang tu, dan you juga boleh share link tersebut kepada orang yang you nak share. And then you ada button dekat sini, dia ada can edit, can comment, can view. So you boleh change authority untuk orang yang you nak share ni, email address ni. So kalau you bagi dia can edit access, so orang tersebut dia boleh modify you punya document. Dia boleh tambah, dia boleh tulis semuanya dekat dokumen you, macam dokumen tu dia punya, dia boleh edit. Kalau you bagi access can comment, orang tu dia tak boleh edit the document. Apa yang orang tu boleh buat, dia boleh comment. So dia boleh comment you punya document. You just, dia akan highlight and then dia akan cakap tukar ni, tukar tu. Kalau you cakap can view, maknanya orang tu hanya boleh lihat sahaja you punya dokumen. Dia tak boleh komen, dia tak boleh edit. Hanya boleh lihat sahaja dokumen you tanpa buat apa-apa. Okay, dalam Google Document juga, kalau you perasan dekat bahagian kanan bawah, dia ada explore button. So explore button ni dia lebih kurang macam Google search juga, tapi dia akan pop up dekat belah kanan ni. So tanpa you keluar daripada Google Document ni, you boleh edit. So you tekan button explore, and then dia akan keluar dekat belah sini nanti, and then you boleh search. So dia macam kira you buka Google search tanpa tinggalkan you punya Google document. So you so senang for you untuk buat research. So itulah apa fungsi explore ni. Even you boleh drag and drop segala maklumat dalam ni pun masuk ke dalam you punya Google document tadi. Ini macam mana kita nak bagi komen. So salah satu cara dia, you kena highlight teks tersebut. Bila you highlight teks tu, yang mana you nak komen tu, you highlight, and then you akan nampak ada button add comment keluar dekat belah kanan.
Bila lepas you dah highlight, dia akan ada button add comment keluar dekat belah kanan. So bila you tekan je add comment tu, you dah boleh start comment. Salah satu cara you boleh right click. So bila you right click, dia ada button comment tu juga keluar. So bila you right click, dia ada comment juga keluar. So you boleh comment. So bila you tekan komen tu, dia akan keluar macam ni, dia akan keluar nama you and then dia sediakan you box. So dekat box tu lah you type apa yang you nak komen. Lepas you dah type, you just tekan komen. Dekat atas belah kanan ni pula, atas sini adalah share. So you akan nampak belah kiri ni list of online users. Kalau you seorang je, you tak nampak lah. Tapi kalau ada orang lain selain you yang online, you akan nampak dia keluar. Either keluar dia punya gambar profile dia, ataupun kalau orang tu tak ada gambar profile dia, dia akan keluar abjad pertama dalam abjad pertama untuk nama dia. So contoh Souls, dia akan keluar huruf S. Kalau Farah, dia akan keluar huruf F. So selalunya abjad pertama untuk nama orang yang online tu, dia akan keluar dekat situ. So kalau lebih daripada seorang, you boleh juga chat dengan orang tersebut secara live. You boleh chat dengan dia. So you akan nampak button ni sebelah nama kat hujung tu. You klik yang tu, so you boleh chat dengan dia online. So macam kalau you nak cakap apa-apa, dia memang live kat situ. Online chatting tu dia akan keluar belah kanan ni juga, dia akan pop up. So you can just type apa-apa, yang tu memang live chat antara you dengan orang online yang lain. Tapi option ni hanya akan keluar kalau ada another online user. Kalau you seorang je, tak ada live chat ni. So, dia akan keluar macam ni dekat bahagian kanan ni. Type here to chat dan you can dah start chatting lah dengan orang yang online tadi. Another one is kita nak tengok revision history. So untuk dapatkan revision history ni, you pergi dekat file and then you pergi dekat version history and then you pilih option see version history. Okay, kenapa revision history ni penting? Contoh macam hari ni you dah work on the document, contoh ya. You dah kerja dalam dokumen tu and then dokumen ni telah di-share untuk beberapa rakan sekerja yang lain. Okay, keesokan harinya tiba-tiba you nampak dekat dokumen tu hanya ada satu muka surat. Contoh semalam you dah susah payah ada dalam let's say 10 muka surat. So hari ni bila you buka, you pelik, kenapa tinggal satu muka surat? So bila you nak yang revision history ni membolehkan you semak apa berlaku, macam mana dia boleh jadi tinggal satu muka surat tu. So macam mana you nak buat? You pergi dekat file, version history, see version history. So dekat sini you boleh nampak pukul berapa and then siapa yang edit file tersebut. So contoh kat sini dia ada Januari 25, okay, yang tu saya yang edit. So bila Januari 8 ada orang lain yang edit. So bila you tekan yang orang lain punya dokumen tu, you boleh nampak apa perubahan yang dia buat. Dan juga you juga boleh revert balik kepada dokumen tersebut. Contoh kat sini ada 23 hari bulan dengan Januari 8 dengan Januari 16. Kalau Januari 16 dengan Januari 8 ni sesuatu yang saya tak nak and then saya nak balik dokumen Januari 23 tu, memang saya boleh tekan Januari 23 and revert to this version. Maknanya segala perubahan yang berlaku pada Januari 8 dan juga Januari 16 tu dia tak ambil. So dia akan revert balik kepada original document Januari 23. So ini adalah macam situasi yang tak dijangka, maybe orang tu tak sengaja terdelete. So tak perlu panik,
revision history bagi kita kelebihan tu untuk dapatkan balik dokumen kita yang telah diedit pada yang lepas punya tarikh. Okay, sebelum pergi dekat unit review, ada sebarang masalah? Semua okey? Ada apa-apa soalan berkenaan dengan Google Document? Semua okey Kalau ada soalan, just tulis dekat komen dan nanti saya akan tengok. Okay. Alright, saya akan buat live lah. Okay, so sekarang kita akan contoh. So ini macam biasa, ini adalah font dia lah, tulisan dia. So by default memang Google Document dia akan keluar Arial and then font dia memang 11. Itu by default memang keluar yang macam tu lah. So kalau you nak tukar, you kena highlight dia dan you just tukar. You nak tulisan apa, font berapa. You boleh buat macam tu. So yang ni dia akan start align daripada left align yang belah kiri. Yang ni tengah-tengah, start kiri. By default dia pergi sana. Kalau untuk comment, you kena highlight dia and then you akan nampak button add comment ni. Kalau you tak highlight, you tak nampak, tak keluar button comment tu. So you kena highlight dia, baru dia keluar add comment. So you just tekan add comment. And then you just type lah apa you nak comment and then you tekan comment. Okay, macam tu je. So benda tu akan keluar dekat sini. Yang segala komen dia. So kalau dah selesai perkara yang dibincangkan dekat komen tu, you just tekan resolve. And then dia hilang. Okay, itu adalah komen. So ini yang dikatakan dengan explore button tu, dia ada dekat bawah. Dia ada dekat bawah kanan you, explore. So yang ni kalau you nak selidik lebih tanpa tinggalkan you punya Google Document ni, sebab selalunya kita kena keluar untuk cari maklumat, tapi kat sini tak. So dia akan, ini adalah cadangan, bila you tekan explore, dia akan automatic sini keluar cadangan dia apa yang you dah mention dekat sini. So tadi saya ada sini ada mention school, so kat sini ada gambar sekolah. Saya ada mention source, sini ada keluar pasal source. So contoh I tekan source, dia akan automatically search pasal source 247 and then saya cari images, dia akan keluar. So let's say logo. So you just cari. So sini dia ada, dia dah filterkan untuk copyright. Means segala image yang keluar dekat sini memang you boleh guna pakai dekat sini. So just tarik. So dia akan automatically ada dalam document you. Bila you tarik je, you lepas dia masuk situ secara automatic. So ini explore dia. So macam mana kita nak share dengan orang lain. So ini button share dia. So you tekan share. So kat sini you type lah email address siapa yang you nak share tadi. So sini Farah. Okay. So sinilah option dia. Sama ada you bagi Farah can edit. So Farah boleh edit saya punya dokumen. So kalau letak can comment, Farah hanya boleh komen dokumen saya tapi dia tak boleh edit. Can view, so Farah boleh tengok sahajalah, dia tak boleh nak edit, dia tak boleh nak komen pun. So ini dia dah susun. So ini kalau gambar mata ni maknanya dia boleh komen saja. Kalau gambar mata ni maknanya dia boleh view sahaja. Kalau can comment, dia punya logo keluar macam ni. Kalau edit, dia keluar pensel. So untuk link pula, so kat sini untuk link link ni dia ada bagi pilihan untuk you. So kalau you off, so maknanya hanya orang yang you share sahaja ni yang boleh ada akses kepada dokumen you. Kalau you tak share, dia tak boleh nak buka. Okay, kalau you cakap anyone can edit, so sesiapa yang ada link tersebut boleh edit dokumen you. Anyone, so again sama, anyone with the link can comment, so siapa-siapa ada link tu boleh view, boleh comment. Anyone with the link can view. So
Kalau share setting you anyone with the link can view. Sesiapa yang you share the link hanya boleh lihat sahaja. So kalau yang ni sebab kita orang adalah organisation, so pilihan dia lain sebab kita orang ada ni anyone at Souls, sebab kita orang domain kita orang Souls 247. So kalau kat sini kita orang pilih sesiapa yang domain Souls 247 boleh cari dan boleh akses. So boleh cari sebab kita orang kongsikan satu drive yang sama. So diorang boleh cari file ni and boleh edit. So, kalau yang normally at Gmail tu you will not have yang option ni. So you hanya option public or anyone with the link. Okay, so I just pilih on anyone with the link. Save. So yang ni anyone with the link. Access dia apa? Orang tu boleh edit ke, boleh comment, boleh view. So I just said can edit. Save. Yeah, saving. Boleh tak apa. Okay, go soalan tu satu-satu ya. Google Drawing pun boleh. Yang untuk share dengan kelas, share tanpa guna email boleh. Macam saya buat tadi, you make sure yang you share the link tu tapi you edit yang mana akses yang you nak bagi. So you bagi yang link tu dekat orang-orang yang you nak share tu. So you tak perlukan email address dia. So okay, memandangkan kelas saya kurang daripada 50, so saya boleh demonstrate secara live. Okay, that's a good news. Okay, kita akan buat So saya bagi akses semua orang, can edit, I just say, no sorry. Okay, apa yang kita nak buat sekejap ya, okay. So saya buka yang ni. Okay, cikgu minta pergi dekat link ni. So supaya kita boleh tengok live action dia. Cikgu pergi dekat bit.ly/2 W kecil, W besar. Ini nombor kosong ya, bukan huruf O. Kosong, S besar, Q besar, and C besar. So cikgu boleh pergi dekat sini and kita akan work on the same document and cikgu boleh nampak. So, ramai-ramai kita ada kurang daripada 50, so saya boleh live demonstrate benda ni. So minta cikgu buka bit.ly/nombor 2 W kecil, W besar, kosong, S besar, Q besar, and C. Cikgu buka ni dan kita boleh demonstrate live. Semua boleh nampak ya? Okay. Okay, ada siapa-siapa yang ada masalah nak akses? Kalau cikgu dah ada masuk dalam dokumen tu, cikgu just fill in nama cikgu dan nama sekolah saja. And then cikgu boleh nampak orang-orang lain yang online dalam dokumen tu. Okay. Buka. Ada tak? Okay. Ada cikgu yang okay. Jangan kacau dekat jangan kacau dekat saya punya. So, cikgu buat yang kat bawah. Cikgu pergi dekat bawah, cikgu tulis nama cikgu, cikgu tulis nama sekolah cikgu. So okay, sini saya tunjukkan. So ini adalah live lah. So cikgu boleh nampak ada cikgu mana tengah type apa. So ini adalah live document dia. Tapi macam saya cakap, kita boleh kongsikan up to 250 orang, tetapi dalam masa yang sama, dalam sesuatu masa yang sama, contoh macam sekarang ni, hanya 50 orang saja yang boleh edit dokumen ni, yang boleh masuk and edit. Dia ada limit dekat situ. Memang kita boleh kongsi ramai-ramai, tapi untuk edit dia ada limit. 50 orang saja yang boleh edit dalam satu masa yang sama. Kalau tak nanti dokumen ni jadi jam.
So cikgu kalau ada apa-apa perbincangan ke, nak buat research ke, so cikgu boleh gunakan Google Document untuk nak bincang dengan cikgu lain nak, macam mana nak buat soalan exam, cadangan semua. So cikgu pun boleh tengok kat sini and then boleh just edit kerja cikgu lain and then comment. Kalau cikgu nampak ada kerja orang lain tu, cikgu janganlah tulis kat situ, cikgu pergi kat bawah dia ke, kesian cikgu tu nanti. Okay, so ada apa-apa soalan untuk Google Document buat masa ni? Semua cikgu okay? So dia simple je, semua benda kat sini and then yang paling cikgu kena ingat is share button dekat atas tu lah, yang kat sini. And then cikgu dapatkan link dia and then cikgu kongsikan macam saya buat tadi. Cikgu sendiri yang ada link tu, cikgu boleh masuk dan edit dokumen tersebut. Semua boleh masuk Google Document, you just edit je. Okay, so kalau cikgu nampak sini dia ada gambar-gambar binatang. So by default sebab saya tak perlukan cikgu-cikgu untuk sign in, maknanya cikgu tak perlu gunakan, saya tak perlukan pun cikgu punya detail untuk masuk dokumen saya. So dia just keluar gambar-gambar random lah. So cikgu tak boleh pilih lah gambar ni. Gambar-gambar ni memang random diberikan oleh Google. So kalau cikgu nak pilih juga, cikgu kena keluar masuk balik dokumen tu. So gambar binatang tu pun akan bertukar. So yang ni sebab saya tak require cikgu untuk sign in. Kalau saya buat share tadi and then saya minta cikgu require untuk sign in, dan barulah saya nampak image cikgu-cikgu punya profile dekat sini. Tapi sekarang saya tak require sign in, cikgu boleh masuk anonymous. So dia random binatang je lah punya logo dekat sini keluar. Semua okey kan? Cikgu boleh nampak siapa, ada orang dekat sini, ada orang dekat sini, ada orang dekat atas. So ni, setiap ni ada warna dia. So cikgu tahu tu ada orang lah tengah online dalam kita punya dokumen. Okay. Alright, so semua cikgu-cikgu dah clear pasal Google Document. So kita move kepada kita punya topik seterusnya, iaitu Google Slide. Okay, so seterusnya kita akan tengok macam mana pula apa itu Google Slide. So Google Slide ni yang macam saya tengah buat presentation sekarang ni adalah Google Slide. So sama juga macam tadi, macam Google Document, kita nak biar cikgu-cikgu collaborate at the same time. And then kita also save the environment, kita gunakan kurang paper. So yang untuk Google Slide ni pun kita nak group work, kita nak lebih banyak group work yang kita buat together. And also bukan hanya untuk teacher tapi juga among students. Kita nak student pun guna Google Slide ni untuk diorang punya creative idea and discuss dengan diorang punya rakan sekelas yang lain. So also untuk buat more interactive class discussion, sebab dengan presentation compare dengan Google Document, so takkan kita nak tayang, kita punya kelas dekat student guna Google Document, so nanti dia nampak tak menarik. Satu, kita kena gunakan Google Slide untuk bagi dia lebih menarik. And then untuk Google Slide ni kita boleh gunakan text, images, even video. So macam Google Document tadi kita tak boleh insert video, tapi untuk Google Slide kita boleh buat videos. So Google Slide ni lebih kepada pembincangan idea-idea presentation. Sebab the best presentation are made together, so lagi ramai.
So lagi best lah, so lagi cantik sebab seorang punya idea sikit je, nanti orang ni tambah, so dia lagi jadi meriah. So untuk Google Slide, so sama juga, boleh pergi dekat Google Apps menu tadi, tekan and then pergi dekat slide. Ataupun okay, so dah buka slide, tekan yang blank document tu, nanti dia akan buka Google Slide. Ataupun daripada Drive, tekan new, tekan Google Slide and then dia akan buka new Google Slide. So of course benda pertama you akan nampak team keluar, so team ada dekat belah kanan, so you pilih lah team mana-mana yang you berkenan untuk digunakan, ataupun you boleh pilih team dekat sini juga. And then kalau you perlukan additional text box, ni text box 1, click to add title, click to add subtitle. So ada 2 text box dah, tapi kalau you perlukan lebih, you tekan kat sini. You tekan dekat sebelah cursor ni ada button, ada box untuk text box, you tekan yang tu. So again, selalu remember, benda pertama bila you buka new document is to give your document title. So click Untitled Presentation and rename your slide. So dekat insert, bila you pergi insert in Google Slide, you boleh pilih apa yang you nak masukkan. You boleh masukkan images, again text, video, and also you boleh masukkan audio and also video. So macam-macam lagi lah. So bila you tekan contoh kat sini video, I tekan insert video. So video ni dia akan link kepada you punya Google Drive dan also YouTube. By URL tu still daripada YouTube ya. So search, you boleh search daripada YouTube video, apa-apa video yang you nak masukkan dalam you punya slide. Ataupun by URL, you boleh cari, kalau you ada URL YouTube tersebut, you boleh paste. And then also kalau video tu daripada Google Drive you tekan and then just select, dia dah masuk dalam you punya Google Slide. So sama, yang ni pun ada button share dekat atas kanan. So you pergi dekat atas, tekan share untuk start collaborating with others. So you tekan share. Sama, dia akan keluar pop-up box ni. So you masukkan, sama juga, you masukkan email address ke, you share dia punya link. And then you ada option edit, comment, view. You ada option edit, comment, view juga. Sama macam Google Document tadi. And also similar yang ni, so dia ada explore button juga. Explore button dekat bahagian kanan bawah. Okay, kalau macam dalam Google Document tadi, you kena highlight and then baru boleh comment. Berbeza dengan Google Slide. Google Slide ni dia macam per object. So you boleh comment untuk setiap text box ataupun setiap images. You tak perlu highlight. You kena tekan dekat object tu. So text box tu kira satu objek, logo, image satu objek. So you comment dekat slide ni berdasarkan objek-objek tersebut lah, bukannya highlight. Highlight tu untuk dokumen. Yang dekat slide is comment untuk objek. Kita akan demo juga, jangan risau. So yang ni maknanya saya comment untuk box unit 6 ni punya lah. So saya tekan type and then tekan comment. Okay. Kita tengok berapa ramai orang dalam ni. Okay, masih kurang 50, jadi kita boleh guna juga benda ni secara live. So saya pilih yang ni Okay, so sekarang minta cikgu-cikgu semua pergi kepada link ni. Kita akan collaborate juga ni dalam Google Slide. So cikgu masukkan images, place to visit. So banyak-banyak pun tak apa. And then signature dishes from your hometown. So cikgu minta cikgu pergi dekat link ni bit.ly/w kecil, W besar, J kecil, K besar, Z.
and 9. bit.ly/2 W besar C kecil K besar Z 9. So ini adalah kita buat collaboration untuk Google Slide. So cikgu masukkan slide yang baru. Kalau cikgu ada apa-apa masalah, cikgu boleh tanya dengan saya. Kalau nak guna PowerPoint, cikgu kena import tak payah cikgu kena masukkan tu dalam cikgu punya drive. Lepas tu cikgu tulis open sebagai Google Slide dan dia automatically ubah you punya, dia akan create another Google Slide berdasarkan PowerPoint tersebut. Boleh. Oh sorry, saya tak ubah. Kejap, maaf. Okay. Saya terkunci, maaf. Sini, kejap ya. Kejap. More on. Anyone with the link can edit. Okay, sorry. Okay, boleh minta cikgu refresh tak? Cikgu refresh je. Cikgu boleh masuk. Okay, maaf saya lupa tukar. So cikgu add new one, cikgu tekan tambah ni, cikgu masukkan slide barulah. Cikgu tekan tambah ya, ke atas ni. So cikgu tekan tambah, and then cikgu jangan buat dekat orang lain punya. Cikgu jangan buat kat orang lain punya ya. Dan cikgu just buat slide cikgu, and then tanpa tinggalkan. So again cikgu tak payah cikgu boleh insert search from the web ke, and then cikgu just tarik je image tu masuk dalam tu. So gambar tempat yang cikgu nak pergi, and also images of makanan daripada hometown cikgu. Ya, cikgu boleh ubah layout dia kalau cikgu tak nak yang terus pulang pada cikgu. Cikgu boleh ubah layout dia ke, cikgu boleh letak sahaja ke. So minta setiap cikgu jangan kacau slide cikgu lain, buat slide yang baru dengan cikgu tekan button tambah ni je. New slide dan cikgu akan ada slide yang baru. Cuba boleh akses tak kan? Tak ada masalah. Okay. Okay, so inilah kita nak biarkan student tu collaborate dengan each other. So kalau ada dokumen kawan dia nak tambah ke, dia nak cantikkan. So bila-bila masa pun dia sentiasa boleh edit dokumen tu, dan boleh tambah images, boleh tukar semua, boleh type caption. So sebab tu kita nak introduce benda ni juga bukan kepada para cikgu dan ianya juga untuk para pelajar, sebab banyak benda dia boleh buat. So nak buat kelas tu lagi menarik. Ya. So inilah yang kita gunakan Google Slide. Okay. Ada gambar Doraemon lagi. So again konsep dia sama juga, limit dia dalam sesuatu masa 50 orang. Kalau 51 maknanya akan ada orang yang terkeluar daripada dokumen tersebut. So dia tak boleh nak masuk lah, nanti dia akan jadi jam. Memang limit dia satu masa 50 orang je boleh edit satu dokumen. And also sama, kita boleh share lebih kepada 250 orang. Kita boleh sharekan 250 orang. Tapi dalam satu masa yang sama 50 orang saja yang boleh access and edit. Okay ya. Alright, so saya harap semua cikgu semua dah okay untuk bahagian Google Document, Google Slide. Okay, topik kita yang seterusnya kita akan tengok Google Sheets.
Okay, Google Sheets ni selalunya untuk kita masukkan data. Kita gunakan dia untuk data-data lah. And then kita juga ada kelebihan untuk import export dia punya data-data dalam tu. Okay, and then kita juga boleh create graph berdasarkan data-data yang kita dah ada. So dia ada pelbagai formula yang boleh diguna pakai. Save time sebab macam nak sum semua tu tak payahlah nak tekan calculator, semua tu kita boleh buat dengan adanya formula. Okay. Kita boleh create of course directly daripada kita punya drive untuk create new sheets, and then kita boleh import dia. Maksud import kat sini kita boleh download dia sebagai format ni lah. So ada pelbagai lagi format yang lain. So macam so dia senang. You boleh create dia dalam Google Sheets and then you boleh download dia sebagai dokumen-dokumen yang lain juga. So ini antara benda-benda yang selalunya diguna pakai untuk kita punya Google Sheets, iaitu kita filter data based on your preference. So contoh saya nak hanya pelajar daripada kelas 4 budi sahaja yang keluar. So saya filter, bila bahagian kelas tu saya filter untuk 4 budi. So maknanya nanti hanya pelajar daripada kelas 4 budi punya data saja yang akan keluar dekat saya punya Google Sheets. Untuk sort, kita organize data lah. Sort tu nanti contoh kita nak sortkan berdasarkan student punya markah dalam kelas. So yang paling tinggi ke rendah ataupun paling rendah kepada yang tinggi. So sort tu dia akan susunlah nanti siapa pelajar yang paling tinggi, siapa pelajar yang dapat markah paling rendah atau sebaliknya. Function ni lah yang kita akan guna lihat formula-formula yang kita boleh guna pakai dalam Google Sheets. And also chart. Kita boleh insert chart berdasarkan data-data yang kita sedia ada. So macam mana kita nak buka Google Sheets? So ini kita boleh pergi kat Google Apps menu. Tekan Google Apps menu and then tekan Sheets. And then dia akan bawa kepada Google Sheets Gallery. So sama juga kita ada bagi kita recent spreadsheet yang kita work on. And also sini bila kita tekan blank dia akan buka kepada satu sheets yang baru. Ataupun daripada Google Drive kita sendiri, kita tekan new Google Sheets. And then kita akan buka Google Sheets kita. So again perkara pertama yang kita kena buat, saya selalu canangkan ialah untitled spreadsheet ni bagi dia rename terus. Supaya nanti in the future senang untuk you cari. Okay, sebenarnya you memang boleh biar dia jadi untitled spreadsheet. Akan tetapi nanti bila you nak cari, you ada banyak untitled spreadsheet, you dah tak tahu yang mana satu yang paling latest, mana satu you nak guna pakai. Sebab tu saya cadangkan untuk you bagi dia rename. So ini adalah sel-sel dia. Okay, so tadi Google Document you comment berdasarkan you highlight. Yang Google slide tadi you comment berdasarkan objek dia, berdasarkan image ke text box. Kalau Google Sheets you comment berdasarkan dia punya cell. So setiap satu cell ni you boleh comment. So dia berdasarkan cell. So ke atas kanan ni ialah function-function yang available macam tadi filter, functions, chart. So sini atas ni. So kalau you perlukan lebih daripada satu sheets, you boleh tekan plus and then dia akan buka another sheets, ataupun you nak duplicate, you tekan yang drop down ni, you boleh duplicate yang you punya sheets yang ni. So kat sini pun semua pun sama, button share dia dekat belah atas kanan. So you tekan share, option dia still sama, can edit, can comment, can view, and you pun boleh sharekan dia punya link. Ya. Cikgu. Okay. So dia pun ada button
Maaf ya, internet saya. Okay, kita buat kecil je lah. Dia pun ada button explore dia. Dia pun ada button explore dia kat belah kanan, tapi explore ni lebih kepada formatting. Bila you tekan explore dalam Google Sheet, dia lebih kepada formatting. Kalau contoh you tak tahulah macam mana nak dapatkan average, you type lah kat situ how to get average. So nanti ada function yang akan keluar untuk you macam mana nak calculate average. So explore kat sini dia lebih kepada function-function untuk you punya Google Sheet. So dia akan bagi you jawapan macam mana nak cari, formula dia, apa semua. So explore button dalam Google Sheet dia design untuk buat benda yang macam tu. So explore kat bahagian kanan and then dia akan keluar. Sekejap dia. Okay, you explore bahagian kanan and then dia akan keluar explore 90, explore box. And then you boleh try. So ini adalah komen dia macam saya katakan tadi. Komen dalam Google Sheets ialah untuk cell. So setiap satu-satu ni ini adalah cell. Setiap satu box tu ialah merupakan cell. So komen-komen kat sini kita akan gunakan dia komen untuk satu-satu cell. So you tekan dekat box tu, you right click, you ada comment button. Ataupun you tekan cell tu, kat atas ni nanti you akan perasan dia ada comment punya icon juga. So you boleh tekan kat situ and you can start commenting on the document. So you start commenting. So ini adalah freeze. So freeze, okay. Freeze ni fungsi dia bila kita contoh kat sini, I pergi dekat view, freeze. Kalau sekarang ni tak ada row yang di-freeze-kan. First row, contoh I tekan first row. So yang row nombor 1 ni adalah row yang straight. Mendata tu 1. Kalau I freeze first row, I scroll bawah. So nanti contoh dia akan, 1 tu akan stay juga. So sekarang kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai so on. Kalau I freeze first row, I turun bawah. So nanti 1 tu still atas, contoh 1 lepas tu dia start 20, 21, 22, 23, 24. So 1 tu takkan bergerak. Bila I freeze, nombor 1 tu still ada kat atas. So yang ni bagus kalau untuk ada macam identity untuk setiap maklumat yang you ada. Macam you tulis kat situ nombor, full name, detail. So benda-benda tu kan ada kat atas tu kan. So kalau you turun bawah, you still tahu yang tu untuk apa. So itu kita freeze. Okay, kita akan demo. So macam mana kita nak buat Google Sheets. So I just new Google Sheets. Okay. Sekejap ya. Okay. Still working. Okay, so I tekan sini demo. So ini adalah sel-sel dia. So you comment berdasarkan sel. So ini sel E, tekan comment. So ini adalah E7. Comment. Ataupun you boleh tekan sini, insert comment. P3. Comment. Itulah comment you. So macam mana freeze tadi yang saya masukkan, dia tekan view, freeze. Contoh sekarang saya freeze first row. Saya turun bawah macam mana pun, nombor 1 tu still akan melekat dekat atas, dia tak akan bergerak. Okay, macam ni. Okay. Nombor 1 ni akan sentiasa dekat atas, dia tak akan bergerak. Itu adalah fungsi freeze.
Kalau kita tak freeze dia, cikgu turun bawah so hilang. Cikgu tak tahu yang ni untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Sebab tu kita ada dia macam tu. Tu adalah untuk freeze. Okay, jap. Kalau untuk sort, okay, kita demo satu-satu name. Contoh sini, mark, and then, mark. So, I'll say Ali, Abu, Mira, Abu. Female, male, male. Katakanlah dia dapat 98, 90. 95. 1, 2, 3. Okay, contohlah kita ada macam ni. So, saya akan freezekan dulu. So, I dah freeze. So, contoh sekarang ni saya ada male, female, male. Saya nak hanya female saja. So, macam mana you nak buat yang filter tu? So, tekan sini. Okay. Tekan situ. So, you akan nampak create a filter. Okay, kat sini you boleh ada create a filter. Tekan je. So, kat sini dia akan filter. So, apa you buat? Tekan. So, I nak hanya female saja. So, you untick. And then you tekan OK. So, hanya female saja yang keluar. Itu adalah filter. So, dia akan ikut maklumat apa yang you nak je. So, you filter female, hanya female saja yang akan keluar dari kat situ. So, you edit. I nak male. So, I untick dekat female. So, male saja yang ada tick. Okay. So, hanya male saja yang keluar. So, itu adalah filter. Okay. So, itu adalah filter. So, seterusnya untuk kita punya sorting pula. So, sekarang saya ada 90, 98, 95. So, dia tak ikut urutan. So, sekarang contoh I nak daripada yang tinggi, which is 98 kepada rendah. So, kat sini, you tekan, you ada button drop down, you tekan kat bahagian mana yang you nak sorting tu. So, sekarang I nak sorting tu bahagian D. Sini bahagian D. Make sure you freeze dulu Make sure you freeze dulu yang first row tu. Supaya dia tak bergerak. Sebab kalau you tak bergerak, dia pun akan ikut tersusun juga sekali. Sebab tu you freeze dulu. And then you tekan dekat drop down ni. So sekarang you nak dia daripada mana? Besar ke kecil, kecil ke besar. Contoh kalau A to Z, dia akan daripada kecil ke besar. So 90, 95, 98. Kalau I ubah, besar ke kecil, which is Z to A. Dia berubah 98, 95, 90. Itu adalah sorting dia.